kita dah pelajari ya, kita dah pelajari gear. Cikgu nak dalam nota awak tu, kalau untuk mudah ingat kan, awak kena buat dia punya gambar. Okey, gambar lakaran sikit lah supaya senang nak ingat ya. Okey, cuba tengok pada yang pertama. Ini ialah gear ya. Gear ni contohnya ada pada jam. Yang paling mudah nampak pada jam lah. Jam yang ada apa tu? Jarum tu. Okey, pautan linkage ni ada pada pintu. Okey, tuil atau tuas. Takal, tali sawat pada kenderaan, motosikal. Cici sondol, aci engkol ni terdapat pada kereta. Gelongsor slider contohnya pada kamera yang bergerak. Galas berbola banyak pada roda. Bindu pada apa nama tu? Screwdriver. Okey, dan rantai ataupun chain contohnya pada basikal. Okay, ini contoh-contoh contoh-contoh komponen mekanikal yang kita akan pelajari. Okey, ini adalah komponen gear. Gear ni apa? Gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Ada banyak jenis gear. Yang cikgu tunjukkan sini ada 10 semuanya ya. Okey, yang ini cikgu drive laju je sebab ini kita dah belajar yang lepas ya. Okey, seterusnya kalau nota yang belum siap nanti lengkapkan ya. Okey, rujuk pada soalan ni. Okey, buka muka surat modul lawak muka surat berapa? 28 ya. Kalau yang belum siap, buka sekarang ni tengok apa jawapan yang sepatutnya yang kita kena tulis kat sini. Okey, ini kena namakan alatan. Okey, ini gambar apa ni? Gambar apa? Siapa tahu? Jam, cikgu, jam. Okey, jam tangan. Jadi kalau awak dah tulis jawapan jam tangan, cikgu minta tolong tanda right. Yang mana cikgunya buku dah right, okey tak apa. Okay, jadi inilah jam tangan. Gear yang digunakan ialah gear taji. Seperti yang awak nampak ni kan. Ini ialah gear taji. Okey, gambar kedua ialah gambar pautan atau linkage. Yang ini kan banyak terdapat di pintu-pintu. Biasa pintu pejabat yang ada penghawa dingin ya. Okey, cuba tengok. Cikgu punya line tak okey ke? Suara cikgu jelas tak? Suara cikgu dengar tak? Okey, dengar tapi gambar tak keluar pula. Okey, mana gambar ni hilang ni? Kejap sabar Kadang dia ada masalah macam ni lah. Gambar yang tak nak keluar. Okey, cikgu tutup sekejap lepas tu cikgu buka semula kejap. Okey, sambung yang tadi. Ini adalah gambar pautan. Okey, pautan ni atau linkage ni biasa digunakan pada pintu. Fungsi dia sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan sistem. Okey, ini linkage ya. Ia adalah sebagai penghubung satu komponen. Okey, yang ini adalah tuas ataupun tuil. Kat sini ada 3 jenis tuas. Okey, kelas pertama, kelas kedua dengan kelas ketiga. Yang ini untuk mudah ingat, awak tengok pada contoh produknya. Okey, contoh kelas pertama. Okey, contohnya ialah pelayar gabung. Di mana dayanya berada di bahagian belakang ni, pemegang tu. Daya, mana kekuatan tangan. Ni nak baca dia macam mana kan? Daya ni ialah pada bahagian kekuatan tangan ni. Bebannya berada pada depan. Okey? Kita gerakkan daya, barulah beban tu kita boleh gerakkan, kita pegang. Kemudian tengah-tengahnya ialah sebagai sangga ataupun fulcrum. Kalau tak ada tengah ni, dia tak boleh berfungsi ya. Dia tiga-tiga perkara ni mesti ada. Okey, yang ini yang kedua ialah tuas kelas kedua. Contohnya ialah kereta sorong. Di mana dayanya ialah pada bahagian pemegang. Sama macam kelas pertama. Manakala dia punya beban pula berada di bahagian tengah, tetapi fulcrumnya berada depan. Ya. Beza dengan yang kelas pertama. Manakala kelas ketiga ini ialah stapler. Okey, dekat sini fulcrum dia pada bahagian belakang ni ya, dekat bahagian apa nama tu? Yang ada pin. Daya pula berada pada tengah dan beban dia pada bahagian depan. Dia punya apa tu? Ubat stapler tu dekat bahagian depan. Okey, itu adalah
tuil ataupun tuas. Ingat pada contoh-contoh gambar yang cikgu beri. Sebab bila kita ingat contoh gambar tu, lebih mudah untuk kita ingat. Okey, seterusnya ialah takal. Takal ni ialah satu mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda dan berputar pada ganda. Ni bahagian ganda ni pemegang ni lah. Okey, yang ini adalah tali. Okey, jadi beban ni kat bawah ni akan jadi ringan sebab adanya roda ni. Okey, ini adalah set takal. Okey, kemudian tali sawat. Tali sawat ni biasa pada kenderaan lah. Ataupun conveyor. Conveyor ni tahu conveyor. Kalau kita beli makanan dekat pasaraya, kan conveyor tu tempat kita letakkan barang untuk kita tahu harga kan, kita nak bayar kan. Dia bergerak dengan sendiri kan. Itu adalah conveyor. Jadi takal, takal dipacu dan takal pemacu ni beserta tali sawat ni mesti digunakan bersama. Contohnya pada conveyor. Cikgu terangkan conveyor takut kamu tak tahu. Jadi ataupun contoh lain pada motosikal. Jadi kat sini takal tali sawat ni digunakan untuk menghubung takal pemacu dengan takal dipacu. Dia ada dua, ya. Okey, kemudian aci sisondol dan aci engkol. Kedua-duanya digunakan pada kenderaan, ya. Okey, nanti cikgu akan tunjuk kamu dia punya cara pergerakan dia. Okey, kedua-dua ni berfungsi dalam kenderaan bermotor lah. Tujuan dia untuk yang ini untuk membuka dan menutup injap, manakala ini untuk menukar gerakan linear kepada berputar. Okey, ini slider. Slider ataupun gelongsor. Gelongsor ni contohnya kalau pembuat filem, ya, pembuat filem. Dia nak merakam orang yang berlari contohnya, ya. Jadi dia gunakan gelongsor ni untuk menggerakkan kamera. Ataupun semasa permainan bola sepak. Kita lihat pergerakan kamera tu di bahagian sisi padang tu menggunakan alat ini. Jadi tak perlukan tenaga manusia, hanya kawalan sahaja. Jadi ia sangat memudahkan. Okey, seterusnya ialah galas berbola. Galas berbola ni biasanya terletak pada kenderaan lah. Mana-mana yang ada roda tu dia ada galas berbola. Kerana tujuan dia adalah pengantara bagi objek yang berputar dan untuk mengurangkan geseran. Okey, seterusnya ialah ni. Ini adalah cordless screwdriver. Okey, cordless screwdriver atau screwdriver berwayar pun sama. Sebab kita nak fokus pada bahagian bindu. Ini adalah bindu. Bahagian bindu ni bahagian depan di mana fungsi dia untuk mencengkam mata gerudi. Okey, manakala pengunci ni yang cikgu tunjukkan warna merah ni, yang ini untuk membuka mata gerudi. Ini alat pengunci untuk mengetat atau melonggarkan mata gerudi. Tetapi bindu ni sendiri ialah untuk memegang mata gerudi tu. Jadi di sini bindu ni mesti digunakan bersama gerudi lah. Ya, jadi cikgu dah jelaskan tadi fungsi dia untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Seterusnya ialah rantai. Rantai ni yang senang kita nampak ialah pada motosikal, pada basikal, ya. Okey, dia adalah pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Ni dua ni adalah dua gear. Okey, seterusnya latihan. Kita tengok pada latihan ni. Okey, apakah komponen mekanikal yang sesuai digunakan untuk memindahkan produk yang besar dan berat? Jawapannya ialah takal ataupun tuas. Cikgu harap ni bila bincang ni awak masukkan jawapan tu dalam ruangannya, tuliskan dengan betul. Kalau tersalah, tolong betulkan. Okey, yang kedua, dia tak keluar lagi dah. Okey, cikgu akan tutup semula. Dia mungkin masalah internet slow ni cikgu punya ni. Sekejap, ya. Okey, yang ini. Soalan yang kedua tadi, nyatakan fungsi galas berbola yang ditempatkan pada ganda roda basikal. Okey, yang ini cikgu sebut tadi untuk mengurangkan geseran dan fungsi kedua untuk pengantara objek yang berputar. Okey, yang ketiga, nyatakan fungsi tali sawat terdapat dalam motor elektrik
iaitu menghubungkan takal dipacu dengan takal pemacu. Yang ini hari tu cikgu ada tanda tapi ada yang cikgu salahkan ya. Jadi ini jawapan yang betul. Jadi cuba tengok balik jawapan awak. Kalau salah tolong betulkan. Okey, soalan nombor 4. Komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghubung suatu komponen atau bahan bagi melengkapkan sesuatu sistem. Okey, jawapan sebenarnya ni, okey, bukan rantai dan tali sawat ya. Ini jawapannya ialah linkage ataupun pautan. Okey, tolong betulkan ya. Okey, yang kelima, komponen yang mempunyai satu roda dan berfungsi dengan cara berputar pada ganda itu adalah takal. Okey, dapat semua? Dapat tak? Dapat. Okey, betulkan ya jawapan yang salah sebab cikgu ada yang tersilap beri jawapan hari tu. Okey, kita pergi seterusnya. Kita lihat pada TP3 ni, menunjuk pada gambar basikal ni ya. Pada basikal ni ada banyak sistem mekanikal. Jadi antaranya handle, brake, pedal dan roda. Cikgu buatkan nota ni dengan meletakkan warna-warna. Warna ni, yang warna pink ni ialah sistem mekanikal tu. Okey, jadi kita nampak bagaimana sistem mekanikal ni berfungsi dalam basikal. Okey, dalam produk yang kita pilih ni iaitu basikal. Jadi handle. Handle ni untuk mengawal haluan kiri dan ke kanan dan ke hadapan, betul? Okey, jadi kat sini apa yang menggerakkan handle ni dengan bebas iaitu galas berbola. Dekat sini ada satu fungsi mechanical iaitu galas berbola. Yang kedua brake. Okey, brake ni tujuan dia untuk memperlahankan atau memberhentikan basikal. Okey, apa yang digunakan pada brake iaitu tuas. Tuas ni kalau kita ingat tadi, tuas kelas pertama. Macam pelai gabung tadi kan. Kita gunakan tuas itu, tuas kelas pertama. Jadi, ia digunakan pada pemegang pencengkam brake. Okey, seterusnya roda. Okey, roda ni berputar ya. Roda membolehkan roda bergerak dengan lancar. Okey, tujuan roda ni. Apakah komponen mekanikalnya? Iaitu galas berbola yang berada di tengah ni supaya dia tidak tersangkut. Dia untuk melancarkan pergerakan roda. Dan akhir sekali ialah pedal. Okey, pedal ni pemijak kaki ya. Dia berpusing apabila dikayuh. Dia akan tak statik je, dia akan berpusing apabila dikayuh. Dekat sini ada komponen rantai dan gear. Jadi rantai dan gear ni adalah komponen penghantaran kuasa. Jadi nampak tak? Yang ini disebut sebagai justifikasi. Bagaimana kita nak menerangkan fungsi komponen itu dalam produk basikal. Okey? Kita cuba tengok latihan lagi satu. Okey, yang ini ada dalam buku kamu. Cuba tengok jawapannya sama atau tidak dengan yang cikgu beri ni. Okey, apakah maksud sistem mekanikal? Awal tadi yang cikgu tanya tu. Iaitu gabungan beberapa komponen untuk produk menyelesaikan suatu tugas. Contohnya basikal tadi tu. Jadi bila ada komponen seperti roda, ada handle, jadi barulah basikal tu boleh berfungsi dengan betul. Okey, seterusnya yang kedua, apakah komponen mekanikal yang digunakan dalam sistem brake basikal? Jawapan dia tuas. Cikgu dah sebut ni tuas kelas pertama. Yang ketiga, apakah dua komponen yang berfungsi sebagai penghantar kuasa pada basikal? Iaitu rantai dan gear. Dan yang keempat, apakah komponen mekanikal yang digunakan dalam sistem roda basikal? Iaitu galas berbola. Cikgu harap yang ini kamu boleh aplikasikan ya. Mungkin pada motosikal sama je. Okey, pada basikal kita dah belajar, pada motosikal yang sama. Sebab mungkin soalan ni akan ditanya dalam ujian-ujian yang akan datang. Okey, seterusnya tentang menghasilkan lakaran. Yang ini cikgu dah minta kamu buat pada minggu ke-12 ke minggu 11. Awal-awal cikgu dah minta ya. Jadinya yang hantar pada cikgu rasa cuma siapa? Zuhairi seorang ya. Jadi awak kena buat lakaran tu. Contoh yang cikgu minta hari tu mudah je. Gambar kipas. Gambar kipas, gadget kipas. Mana kipas tu menghasilkan pergerakan. Awak nak guna apa? Nak guna berbola boleh. Okey, dan ikut kreativiti masing-masing. Ya. Okey, kemudian dalam gambaran tu kena lengkaplah dengan elemen serta prinsip serta contoh seperti dalam basikal ni. Maknanya lengkap. Dekat mana kita gunakan
sistem mechanical tu, komponen mechanical tu. Okey, seterusnya ialah analisis. Yang ini selepas kita buat lakaran. Dekat sini kita kena tengok reka bentuk komponen, jenis bahan digunakan, kedudukan pemasangan dan kemasan yang digunakan. Okey, yang ini cikgu ada tunjukkan satu contoh sebenarnya ya. Sekejap ya. Kita belum lagi sampai. Jadi kat sini bila kita reka bentuk tu agaknya boleh dikomersialkan tak? Boleh dijual atau tidak? Menempati cita rasa pelanggan dan boleh mendapat pasaran. Jenis bahan yang sesuai, yang berfungsi. Kedudukan pemasangan komponen dan jenis pautan yang diguna. Kemasan mestilah yang menarik. Contohnya gunakan cat sembuh. Kalau besi kita gunakan cat licau lah, cat sembuh sesuai lah cat minyak supaya tidak berkarat. Okey, lihat pada soalan yang ini ya. Yang ini cikgu belum bincang pun dalam kelas kan. Okey, ini adalah gambar apa? Stapler tu tak? Cikgu tanya tadi 2 kali dah. Okey, stapler ni sebenarnya dia ada komponen-komponen sendiri. Dia ada bahagian-bahagian sendiri. Kalau dilihat di sini ada bahagian pemegang. Yang kecil ni bahagian pin. Yang bawah ni bahagian alas. Yang lekuk ni ialah bahagian klim. Dan yang tengah ni ialah bahagian penekan. Penekan ni nanti dia akan keluarkan ubah stapler. Jadi kita pilih bahagian komponen kita pilih ni ialah bahagian alas ataupun bahagian tapak. Okey, bahagian tapak ni apa dia punya justifikasi yang kita nak nyatakan di sini? Tapak ni ada sistem mechanical iaitu tuas ya. Maknanya dia kena bekerjasama dengan bahagian pemegang ni. Apa kekuatan tapak? Tapak ni dia stabil. Maknanya kita letak di atas meja dia tak tumbang pun. Dia akan stabil dan ringan. Tapi kelemahannya hanya satu fungsi saja iaitu hanya sebagai tapak. Dekat sini kita nak buat justifikasi, kita nak buat penambahbaikan bagi produk yang kita hasilkan ni. Okay, jadi kat sini contoh yang cikgu bagi ialah stapler ni kita tambah nilai lagi dengan bahagian bawah dia tu untuk menebuk lubang. Yang ini boleh diciptalah ya. Dan ada bahagian untuk mencabut kokot ataupun dia punya ubah stapler. Jadi menjadikan produk ini all-in-one design. Iaitu ada pengokot, ada penebuk lubang, ada untuk memotong dan untuk mencabut. Jadi kat sini kan, ini adalah satu perubahan yang boleh dibuat daripada produk sedia ada. Okey, seterusnya tentang langkah untuk membina gadget. Okey, mula-mula kita kena pasti setiap komponen tu. Bahagian pemegang di mana, bahagian tuas di mana ya. Jadi kita buat lakaran ceraian. Yang ini cikgu tak minta kamu buat ya. Tapi dalam prosesnya kita kena ada. Kemudian menyediakan komponen-komponen yang diperlukan, penghasilan komponen, pasang, uji dan barulah kemasan. Ujian kemasan ni ada 2. Ujian ni ada 2. Yang ini kita dah belajar masa tingkatan 1 iaitu ujian kekuatan cantuman dengan ujian beban. Okey, ini contoh yang cikgu sebut tadi ya. Contoh yang dihasilkan oleh murid tingkatan 2 gigih. Okey, inilah sebuah kipas ya. Tapi kipas ni gambar tak penuh pula. Okey, cikgu minta maaf ya. Cikgu tutup balik semula. Tak tahu masalahnya apa ni. Buka semula. Okey. Ini gambar yang dihasilkan ya. Okey, dilihat di sini. Gambaran ni, okey, dia menggunakan penutup botol. Penutup botol, kemudian setiap bilah dia tu digunakan kertas dan ditampal gunakan hot glue gun saja. Ya, lepas tu batang dia ni digunakan batang payung yang dah terpakai supaya dia boleh buat panjang dan pendekkan. Tapaknya daripada tutup bekas makanan. Ditampal menggunakan hot glue gun jugalah. Okey, ni pula bahagian belakang dia. Okey, ni telah dipanjangkan. Bahagian belakang ni sebenarnya cikgu tak ambil gambar dengan jelas.
Ini adalah motor kereta mainan yang dah rosak tu dipasangkan. Dia menggunakan konsep komponen gear, ya, kedudukan gear. Jadi bila diputar, penutup botol ni akan berputar sama. Okey, dia macam kereta mainan lah, ya. Kereta mainan terpakai tu. Okey, dia punya komponen mekanikalnya ialah gear. Okey, kenapa ni internet ni? Okey, seterusnya ya. Ini yang terakhir. Okey, yang terakhir ni cikgu minta cadangan penambahbaikan pada lakaran yang telah dibuat ataupun produk yang telah dibuat. Okey, macam tadi ni, lakaran ni dah siap kan? Dia dah siap dah. Tapi bila kita uji, bilah ni dia hampir tertanggal. Okey, sepatutnya bilah ni juga gunakan plastik supaya dia lebih kuat. Sekarang ni dia dah kena udara kelembapan tu. Jadi bilah ni jadi rosak sebab dia buat daripada kertas. Okey, seterusnya kita tengok sini apa yang penambahbaikan. Okey, dari segi rupa bentuk. Rupa bentuk ni kita kena ubah menjadi lebih menarik serta terkini. Kemudian bahan, macam saya sebut tadi. Kalau bahan yang kita gunakan tadi tak tahan lama, maka kita kena tukar dengan bahan yang bersesuaian dengan tugas ataupun fungsi komponen. Contohnya keluli, plastik ataupun gentian karbon. Okey, seterusnya fungsi. Fungsi ni produk tu mestilah boleh menjalankan tugas lah. Kemudian produk dapat melaksanakan tugas dengan sesuai dan sama seperti produk yang dicipta. Dan lain sekali kemasan. Kemasan ni mestilah menarik. Kemudian dia punya kemasan ni untuk menutup segala kelemahan seperti karat. Okey, kalau ikutkan kan dia punya penutup ni tadi, dia punya apa ni, batang payung ni berkarat ya. Sepatutnya dia kena gunakan cat licau supaya dia tahan untuk mengelakkan daripada berkarat. Sebab dia gunakan bahan terpakai kan. Okey, rasanya untuk seterusnya dalam latihan tu, okey, yang terakhir ni, kita pilih gadget pembuka tin. Okey, tahu pembuka tin kan? Dia ada bahagian yang tajam. Jadi kita kena cadangkan satu penambahbaikan. Cikgu nak kamu lukiskan dalam sketchbook lakaran lain ataupun lakaran yang cikgu beri ni. Okay, cuba buat satu penambahbaikan. Macam cikgu buat ni di sini ialah meletakkan lubang di bahagian bawah ni supaya mudah digantung. Ya, kalau ikutkan yang asal ni tak ada lubang. Jadi kita kena letak di mana-mana kan. Jadi kita letakkan lubang dan tambahkan dengan penutup. Penutup untuk menutup bahagian yang tajam ni supaya selamat. Jadi penambahbaikannya ialah kita buat lubang dan kita sediakan penutup supaya dapat disimpan dengan selamat. Jadi ini adalah lakaran, lukis semula dan cuba fikirkan satu penambahbaikan yang lain yang boleh dibuat untuk produk ini. Okey? Jadi tugasan hari ni ialah awak kena buat lakaran ini pada muka surat 35 ni. Kemudian buat tambahan penambahbaikan. Cikgu dah sediakan 2. Jadi cuba fikirkan satu lagi apa yang boleh ditambah pada produk ini. Okey, boleh ya? Ada soalan? Boleh. Boleh. Okey, jadi cuba tengok baik nota kamu. Yang mana belum siap, siapkan lakaran dan produk. Okey, untuk mendapatkan tahap penguasaan 6. Okey, kita tengok semula yang atas ya. Okey, untuk tajuk mechanical dah selesai. Tinggal kita buat dia punya projek. Minggu depan kita akan masuk tajuk elektrik ya. Harap kita jumpa minggu depan. Kejap ya, cikgu scroll ke atas. Okey, dekat sini TP6. Jadi kalau kamu boleh menghasilkan gadget tadi dan
kamu dah uji, lepas tu dah cadang penambahbaikan. Okey, nyatakan apa penambahbaikan pada lakaran itu. Cikgu akan berikan TP 6. Okey? Jelas semua ya? Jelas. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi, untuk hari ini kita dah selesai. Jadi, kamu boleh ni lah. Cikgu ucapkan terima kasih sebab hadir. Ya. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.